Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi la yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada pagi ini Jumaat 7 Syawal 44, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Naba. Surah An-Naba ayat yang ke-16 sehingga ayat 30. Di ayat pendek-pendeknya, di mana dalam ayat-ayat yang kita akan baca ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang Yaumal Fasli, hari dijatuhkan hukuman. Orang yang baik, alhamdulillah, mereka akan dapat syurga. Orang yang tak baik, na'udzubillah, mereka akan ke neraka. Orang yang separuh baik, maknanya dia beriman tapi dia ada maksiat, maka kategori ini tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala maafkan dia, mungkin diazab, kemudian dilepaskan dari neraka. Kita yang telah yakin dengan perkara ini sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, kita tak mau disentuh oleh api neraka walaupun sesaat. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga, iaitulah tentang suasana pada hari kiamat dan orang-orang kafir yang dicampak ke dalam neraka. Allah nyatakan sebahagian daripada sebab-sebabnya, supaya kita orang beriman berhati-hati, mengambil langkah berwaspada dan berjaga-jaga, jangan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat 16 hingga 20. Kemudian kita pergi pada huraian dan tafsirnya, insya-Allah. Untuk jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1341. 1341. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Balik pada ayat 16. Inna yawmal fasli kana miqata. Maaf, ayat 17. Ayat 17. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemutusan hukum itu adalah satu masa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sudut ilmu tadabbur Al-Quran, munasabatul ayat ini menjelaskan apa yang disebut secara umum di awal surah, anin naba'il azim,
Mereka bertanya tentang peristiwa yang besar, berita yang besar. Allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berbeza cara penerimaannya. Jadi ayat ini kemudian Allah Ta'ala sebut di akhir ayat semalam, linukhrija bi habban wa nabata, supaya kami keluarkan dengan hujan itu biji-bijiran dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ayat itu muqaddimah kepada ayat kita ini. Sebab apa? Sebab kalau kamu tengok hujan, mu tengok tumbuhan, demikianlah caranya Allah Ta'ala nak bangkit semula, nak hidup balik manusia ni, nak keluarkan kamu dari kubur untuk berada di yaumal fasli, hari diputuskan hukuman. Maka yaumal fasli itulah maknanya hari kiamat. Hari kiamat yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Ilmu Allah Ta'ala sudah tahu bila kiamat. Yang tak tahunya malaikat, Nabi SAW, lebih-lebih lagi lah kita umat dia ni, hamba Allah Ta'ala yang biasa ni, lagilah tak tahu. Tiba-tiba muncul sebahagian ahli-ahli teori macam-macam buat, kiamat akan berlaku pada tahun sekian. Kita mengatakan jangan cuba-cuba nak masuk dalam kawasan yang Allah Ta'ala hakkan untuk dirinya, zatnya yang mulia saja yang mengetahui bila ke kiamat. Kalau orang tanya bila kiamat, kalau ada orang mengaku teori kiamat, ketepikan. Senang je kita punya kaedah, tak ada siapa tahu tarikh kiamat. Kita tahu hari kiamat, hari Jumaat. Tarikh, kerana itulah ada orang tulis kitab nama dia hari tanpa tarikh kiamat. Macam-macam hari tanpa tarikh. Ada yang tulis tentang nihayatul alam, hari berakhirnya alam dunia ini. Macam-macam lah. Yang pentingnya hari itu hari kiamat. Hari kiamat. Apa jadi? Bagaimana keadaan kiamat? Ayat 18. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, iaitu masa ditiup sangkakala, lalu kamu bangkit hidup serta datang berpuak-puak ke padang mahsyar. Kita akan bangkit, kita akan bangun, kita akan pergi berkumpul di satu tempat, nama dia Ardul Mahsyar. Wazalika, hari itu hari manusia Israfil meniup dia punya serunai. Kemudian manusia semua mati. Ditiup kali yang kedua, manusia semua hidup balik. Keluar daripada kubur, akan berjalan menuju ke Ardil Mahsyar, tempat perkumpulan, tempat perhimpunan, untuk dihitung, dihisab, dikira dan dibalas. Ada orang macam-macam orang tanya. Dia kata, ustaz, jauh. Kalau duduk di Eropah macam nak mari berkumpul di Arab ni, berapa jam naik kapal terbang? Kita kata Allah Ta'ala yang menciptakan kamu, Allah Ta'ala menghidupkan kamu, Allah Ta'ala yang kumpul kamu dalam masa sekelip mata je. Itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita jangan duduk mikir hak beripun orang Arab ya, orang Eropah tak beripun. La, semua kita akan dikumpulkan yaumul fasli, miqata, satu masa yang Allah Ta'ala tetap. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Surah Al-Kahfi, hari ni ingat, hari Jumaat ingat baca Al-Kahfi ayat 99. Allah kata apa? Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Pada hari ditiup serunai sangkakala, maka kami kumpulkan semua kamu, tak ada siapa yang terlepas. Bila dengar tentang serunai, Abdullah bin Amr bin Al-As kata, ja'a a'rabiyun, datang seorang pakcik badui. Badui ni orang kampung, dia tak pernah dengar benda pelik. Bila dia dengar Nabi kata serunai, dia mari tanya Nabi, masur, apa serunai-serunai ni? Qala qarnun yunfakhu fi, macam tanduk itu. Tanduk orang panggil tetuang, apa nama? Tu. Pek.
dia punya tiup tu. Dan hadis ni diriwayat oleh Imam Abu Daud dan lain-lain. Dalam riwayat lain Nabi kata Israfil dah pegang dah serunai dia tu sekarang. Duk tunggu ya, Allah kata tiup, off lalu. Maknanya sejak Nabi SAW bangkit 1400 tahun lebih dulu, Israfil sudah ready untuk meniup dia punya sur, dia punya serunai. Jadi kita yang buat tak tahu ya. Baik, apa jadi dengan langit? Ayat 19, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Dan pada masa itu langit dipecah belahkan sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Langit macam tak berpintu, dia buka belaka. Yani abwaban maftuhah, pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka. Macam mana cara dia? Jadi kata di Al-Biqai kata, oleh kerana banyaknya terbelah langit, Allah Taala belah sini macam pintu yang terbuka luas. Qila, ada juga ulama lain kata, innaha takunu abwaban, langit macam berpintu-pintu banyak. Min ajli nuzulil malaikah, kerana malaikat nak turun dah untuk menjalankan tugas-tugas dan apa yang patut dibuat yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil yauma tashaqqaq, hari terbelahnya langit. Sekarang ni langit itu tak boleh naik, langit ni ada pintu. Anak dah ulang berapa kali dah kepada para jemaah, di antara kisah yang menunjukkan langit itu berpintu bila sewaktu Nabi SAW naik Isra' dan Mi'raj. Kan setiap naik satu tingkat, malaikat Jibril minta izin nak masuk, nak bawa Nabi naik ke langit. Pintu. Bila hari kiamat tak berpintu dah, dia pecah penggar habis dah. Tengok keadaan di bumi apa jadi. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung ganang setelah dihancurkan menjadi debu, diterbangkan ke angkasa, lalu menjadilah ia seperti bayang-bayang semasa riak sinaran panas di padang pasir. Ada setengah kitab lama dia tulis aling-aling, sarap aling-aling. Kalau jumpa aling-aling tu dia panggil fata morgana. Fata morgana baru orang faham zaman kita ni. Kita jalan tengah jalan-jalan kaya, nampak macam ada air depan tu, panah, tengah panah, girkat tak ada air, itu dia panggil sarap. Sarap ni macam fata morgana, ataupun kitab lama kata aling-aling. Aling-aling tak aja dengar nama aling-aling, tapi adalah di sini tulis macam bayang-bayangan semasa disinar oleh matahari pada tengah hari yang panas. Kita nampak macam ada air kat depan, pergi tak ada. Maknanya bukit ni terbang macam sarap, kosong gitu ya. Allahu Akbar. Bukit pun terbang, apa lagi dengan manusia? Itu dia panggil fata morgana. Tak ada apa dah kita pergi kepada ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah disediakan. Jangan duk gurau. Kalau kata tak ada neraka, neraka ada dah. Baginda Nabi SAW telah pun melihat neraka. Nabi telah diperlihatkan, telah dibawa melawat, sudah ada neraka Jahannam. Mirsada, apa dia mana mirsad? Mirsad ni maknanya menunggu kedatangan penghuni-penghuninya. Na'udzubillah. Bila lalu ya penghuni dia, dia akan tarik lalu, tak akan lepas. Itu dia panggil, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam. Tanda ni pelajar, surah Maryam ayat 71-72, Allah kata,
wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah Ta'ala bersumpah, wa in minkum, tidak ada di antara kamu kecuali akan lalu sirat. Kita akan lalu sirat. Hatman, pasti lalu. Nabi lalu, para rasul lalu, para anbiya lalu. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, kami lepaskan orang zalim bergudung jatuh dalam neraka, wal iyazbillah. Tanda ni pelajar, ini salah satu daripada ayatun mabkiyah. Ayatun mabkah dipanggil ayat-ayat yang menyebabkan orang-orang soleh menangis pada waktu malam dengan ayat ini. Tanda ayat ini salah satu daripada ayat tangisan. Mana kita ambil ayat ini, walaupun satu ayat, dua ayat, atau ambil sebelumnya selepasnya, mungkin ada kaitan, kita baca, kita tadabbur, biar kita boleh faham makna. Kemudian kita buatlah, banyak bacalah dalam solat malam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua kita akan melintasi sirat, pasti kena lalu. Summa nunajjil ladzina taqaw. Allah Ta'ala selamatkan orang yang bertakwa, dan orang yang tak bertakwa akan dicampak ke dalam neraka, wal iyazbillah. Ayat ini ditafsirkan dengan hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yudrabu sirat ala baina zahranai jahannam. Allahu akbar. Neraka jahannam bawah ni, dia letaknya atas neraka tu sirat, titian yang semua orang kena lalu. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujiz. Allahu akbar. Aku dan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang golongan yang pertama yang akan melalui sirat. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Semua orang tak boleh cakap. Panik, takut, trauma, macam-macam kita kata. Tak nak bercakap. Nabi-nabi je yang bercakap. Itu pun tak cakap banyak. Mereka hanya berdoa, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Dia minta selamat. Setiap Nabi berdoa, minta selamatkan umat dia yang beriman, biar lepas. Jadi ayat ni, doa ni boleh kita baca. Contohnya bila kita melalui jalan yang ditakuti, jalan gelap, ataupun kita melalui lorong yang agak cemas, malam-malam, kita baca doa, Allahumma rabbi sallim sallim, Allahumma rabbi sallim, minta selamat. Allah. Wa fi jahannam kalalib. Dalam neraka jahannam tu ada pencakuk. Pencakuk ni naik daripada neraka, naik ke atas sirat. Mislu syauqis sa'dan, macam pokok berduri yang kalau kita lalu tercangkuk. Ghaira annahu la ya'lamu qadra 'izamiha illa Allah. Tak ada siapa tahu besarnya pencakuk itu, Allah Ta'ala je tahu. Tapi Nabi gambarkan syauqis sa'dan, nama jenis pokok yang berduri, supaya nampak nak cakuk. Takhtafun nasa bi'amalihim, dia akan tarik manusia mengikut amalan. Faminhum man yubaq bi'amalihi, ada orang yang binasa. Lalu sirat, kau tarik lalu, jatuh. Wa minhum yukhardal, ada orang yang cala tubuh dia, kau tarik, dia sempat bertahan, cari habis dah tubuh. Summa yanju, tapi selamat. Allahumma rabbi sallim sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan kita, selamatkan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi daripada dicakuk oleh kalalib di atas sirat, ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Banyak, semua lalu. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ia penting bagi kitanya. Keimanan seorang itu menyebab dia tengok dia punya kelajuan, tengok iman.
Nabi kata ada orang macam kilap menyambar, lep. Duduk sebelah sana dah. Ada orang macam kuda yang pantas, sep, lalu. Ada yang merangkak, ada makhdus yang kena tarik tapi calar tapi selamat, masih lagi selamat. Ada orang yang na'udzubillah terus jatuh ke dalam neraka. Jadi inilah hari-hari yang sangat menakutkan. Ayat-ayat macam inilah kita tadabbur pada waktu malam untuk nak meruntuhkan keegoan kita, meruntuhkan kemalasan kita, menambahkan kekuatan jiwa untuk beriman, beramal, melakukan kebaikan-kebaikan biiznillahi azza wa jalla. Baik, Allah Ta'ala mula dengan golongan yang tak baik, yang jahat dulu. Ayat 22. Lit-taghina ma'aba. Untuk orang-orang yang taghut. Apa makna taghut? Yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya. Takunu jahannamu. Maka jahannam itu Allah Ta'ala sediakan bagi puak-puak taghut yang melampaui sempadan batasan yang Allah Ta'ala buat di atas dunia. Batasnya setakat ni, halas ni, melanggar lagi sebelah. Itu dia panggil taghut. Taghut ni ada beberapa makna yang digariskan oleh ulama, di antaranya syaitan, itu taghut tu. Ahli-ahli sihir, ahli-ahli nujum, itu taghut. Orang-orang yang membenarkan dirinya disembah, taghut. Pemimpin-pemimpin yang tak mau laksanakan undang-undang Islam, taghut. Jadi ada 8 kategori taghut. Jadi at-taghin di sini termasuk dalam semua kumpulan yang telah disebut sebahagiannya tadi. Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal dalamnya berkurun-kurun lamanya, tak tahu bila nak habis. Allahu akbar. Labisina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal dalam neraka ahqab beberapa tempoh, mudadan tawilan lan qida'ala, tempoh yang tak ada akhir, tempoh yang tidak akan berakhir, wal iyaz billah. Allahu akbar. Dia kalau kata mati senang. Contohnya orang neraka ni masuk neraka, bakal mati lalu, habislah. Ini tak mati masalah ni, tak mati. Ayat 24. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk dalamnya dan tidak pula merasai sebarang minuman yang enak, yang dingin, tak ada. Allahu akbar. Nak kata apa? Dari sudut makanan, dari sudut minuman, tak ada rasa apa. Adanya air panas, air panas. Yang adanya danau, nanah-nanah ahli neraka. Yang adanya semuanya azab. Illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali air panas yang menggelegak dan air danau yang mengalir. Air danau ni, ma yasilu min ahli nar, apa yang keluar daripada tubuh ahli neraka, daripada nanah-nanahnya, darah-darahnya yang begitu busuk baunya, itulah minuman ahli neraka, wal iyaz billah. Allahu akbar. Kalau kita baca ayat-ayat tentang azab ni, kita tak tersentuh lagi perasaan, tak terasa lagi hati kita takut pada Allah, tak rasa lagi gerun kita kepada azab yang dijanjikan oleh Allah kepada orang derhaka, maka apa yang kita akan rasa? Ini dia panggil mati perasaan. Sangat berbahaya bagi seorang manusia. Bila mati perasaan, dia tak rasa apa. Baca ayat azab pun tak menangis. Baca ayat tentang nikmat syurga pun tak semangat nak ibadat. Jadi apa yang dia tahu, tak ada tahu apa. Tahu dianya kalau dia boleh menangis sebab projek hak dia tak jadi, menangis. Tapi dalam bab dunia akhirat, dalam bab akhirat ni tak ada sentuhan jiwa. Kita kata itu di antara orang yang bermasalah. Kalau hati kita macam tu, maka kita kena usahakanlah
supaya kita boleh kembalikan hati kita tu ingat. Ghassaqa dia panggil nanah-nanah, darah-darah daripada ahli neraka, wal iyaz billah. Ayat 26, jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka yang buruk. Ai zalikal iqabu lit-taghin, seksa-seksaan bagi orang yang jahat itu, muwafiqun li amalihim sayyi'ah fid dunya, bertepatan dengan amalan buruk mereka di dunia. Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba dia, tapi hambalah yang menzalimi dirinya sendiri, yang menyebabkan mereka tidak apa? Mereka tidak taat kepada Allah, maka merekalah orang yang zalim. Kita kena tahu, para pelajar, para jemaah, orang zalim ni ada dua kategori. Zalimun li nafsihi, zalim pada diri, iaitu orang buat maksiat. Karena itu Luqman nasihat pada anak dia, inna syirka la zulmun azim. Zalim yang paling besar sekali syirik pada Allah Ta'ala. Itu zalim yang paling besar, syirik paling besar sekali. Hei, ini ada orang salah faham. Dia kata dia ni walaupun non muslim, bukan Islam, dia integriti kuat, tak pernah khianat pada orang, tak pernah. Kata cukuplah dia khianat diri dia dengan apa? Dengan melakukan syirik pada Allah Azza wa Jalla, itu dosa yang paling besar. Kalau dia warak setara mana pun, kita kata sebahagian daripada ubad, ahli-ahli ibadat agama lain tu, duduk dalam ketik, duduk dalam gereja ya dia, tapi dia tak khianat pada orang, dia integriti begitu kuat, tapi oleh kerana dia syirik pada Allah Ta'ala, maka dialah orang yang kuat, zalim terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kedua barulah mari zalim, zulmul ibad, zalim hamba dengan hamba, iaitulah zalim sesama makhluk yang kita nampak. Nampak sama makhluk kita nampak, tapi zalim pada diri sendiri dengan buat maksiat, derhaka kepada Allah Ta'ala, tidak nampak. Maka Allah kata jazaa'an wifaqa, balasan itu mengikut sesuai dengan amal buruk mereka. Innahum kanu la yarjuna hisaba, kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan akan hari hitungan amal. Jadi oleh kerana tak lupa, tak peduli kepada balasan di akhirat, tak ambil peduli dengan balasan amalan, maka hari ini kamu terimalah amalan yang kamu kata. Jadi mereka kanu fid dunya, puak kafir dalam dunia ini, la yu'minuna bil ba'thi, tak percaya kepada bangkit semula. Wala bi annahum yuhasabuna wala yujazu, dia tak percaya kena hitung balik. Tak adalah, mana ada hitung-hitung, mana ada kira semula, tidak ada. Maka perbuatan itu mengundang bala yang besar. Sebab apa bala dia? Bala dianya mereka akan ditimpa azab yang telah mereka lupa dalam dunia dulu. Satu punca kebinasaan orang kafir ini, tak percaya, tak beriman. Yang kedua, bukan sekat tak beriman, dia engkar, mendustakan. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba, dan mereka telah mendustakan dengan sesungguhnya akan ayat-ayat keterangan kami. Mereka dusta segala ayat-ayat keterangan kami, dia dusta belaka. Anna hadza huwa an-naw'us tsani, ini yang kedua, punca yang kedua binasa puak kafir. Yang pertama tadi la yarjuna hisaba, yang kedua kazzabu, mendusta. Jadi mak kafir ni ada dua kategori. Kafir tak percaya, habis mari masuk Islam, no, sekatu dia berhenti. Ada kafir yang menentang. Ini dua darjat. Hak lawan, bukan sakat lawan, dia jadi anti kepada Islam pula. Kena pula, macam-macam diayah dia buat. Kita kata dua kesalahan dia. Salah pertama tak terima, salah yang kedua lawan. Jadi dua sebab manusia ni akan dihumban ke dalam neraka. Wal iyazubillah. Ini yang kita bimbang, yang kita takut.
wa kazzabu bi ayatillahi takziban syadidan, lawan sungguh-sungguh, ma'awuduhiha wa dilalatiha 'alal haqqi, sedangkan jelas sangat-sangat, benar sekali apa dia, agama Islam ini sudah jelas tapi lawan juga. Maka Allah Ta'ala bagi amaran keras, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan tiap-tiap sesuatu dari bawaan hidupnya telah kami hitung secara bertulis. Dia panggil bertulis. Munasabah ayat ini, anna Allah Ta'ala lamma bayyana, Allah Ta'ala setelah menyatakan bahawa rusaknya, punahnya keadaan orang kafir, sedangkan mereka ada pemikiran, ada mata, ada telinga, boleh tengok dalil-dalil keagungan, keesaan Allah Azza wa Jalla, mereka tak tengok. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, kalau kamu tak ingat pun, ahsainahu, aku tolong kira. Sebab itulah kita bagi tahu pada kita sendiri, kepada jemaah sekalian, kita kena tahu apa yang kita tahu. Kita kena tahu bahawa amalan kita telah dicatatkan oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tak catat pun tak apa. Jangan, terutama dalam bab ibadat. Dalam perkara ibadat tak usah duk tulis pada orang. Saya alhamdulillah baru sudah menangis dalam solat malam tadi. Puas hati tahajud semalam, menangis ya. Wah, cerita kau orang pula. La. Semua perkara yang berkait dengan Allah Azza wa Jalla, taubat kita, ibadat kita, baca Quran kita, tahajud kita waktu malam, waktu orang tak tahu, jangan diceritakan sama sekali sama orang. Jangan. Tapi kalau nak menggalakkan boleh. Jom kita pergi solat Jumaat belakang di masjid. Mari. Diboleh itu. Sebab kita ajak. Tapi hak kita buat peribadi kita je, tak usah cerita. Allah kata ahsainahu, kami dah hitung, kamu tak payah hitung lagi. Kitanya cuma nak tahu banyak mana dah kita buat, supaya jangan cuai, jangan terlebih dia punya angan-angan, buat kerja duk berangan-angan. Aku nak syurga, maya malah. Aku takut ke neraka, buat maksiat berani. La. Jadi itu, tadi kita nyatakan ayat surah Maryam, wa in minkum illa wariduha. Satu lagi ayat tanda ni banyak. Ayat surah Al-Kahfi ayat 49, ini juga dipanggil ayat Al-Mubkah. Ayatul Mubkiyah, ayat-ayat yang menjadi tangisan para orang-orang soleh ketika solat waktu malam. Coba baca ayat ni. Wa wudi'al kitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ambil ayat ni, tulis besar-besar, letak di depan muka kita. Wa wudi'al kitab, pada hari diserahkan suratan amalan. Fataral mujrimina musfiqina mimma fi, orang-orang yang jahat cemas tengok dalam rekod dia. Wa yaquluna ya wailatana, celaka dah kita hari ni. Kita ni tulis semua, yang kecil, yang besar, yang baik, yang buruk, semuanya ada. Jadi baru kita tulis, barulah kita rasa terberik. Tengah duduk buah besar tu, berik sikit. Malaikat duk tulis ni weh. Jangan duk berani-berani. Kadang-kadang kita ni ingat ke dosa tu, tapi bila kawan-kawan ajak buah, naik seh, kata orang, naik seh. Terlupa ke diri, terlupa ke malaikat duk mencatat. Kita kena sentiasa ulang kaji
supaya kita tidak lara dan tidak lupa. Ini di antara hikmah kenapa surah Al-Kahfi dibaca setiap minggu pada hari Jumaat. Kenapa surah pagi tadi yang dibaca oleh imam, surah Al-Sajadah, dibaca setiap minggu pada hari Jumaat, termasuk kembar dia surah Al-Insan. Sebab semua ni yang menyentuh tentang perasaan, memperingatkan kita tentang kiamat, supaya kita tidak lara, tidak leka, tidak lalai membuat persiapan-persiapan yang rapi untuk kehidupan yang abadi. Baiklah, setelah menerima amalan, apa jadi dengan orang jahat? Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Setelah mereka masuk ke dalam neraka, dikatakan kepada mereka, oleh sebab kamu telah mendustakan ayat-ayat kami, maka rasalah kamu akan azab yang disediakan, kerana kami tidak akan melakukan selain dari menambah berbagai azab kepada kamu. Falan nazidakum illa azaba, kita tak tambah kecuali azab. Kata di ulama tafsir, munasabah ayat ini, munasabah setelah Allah Ta'ala sebut tadi di awal-awal perbincangan tentang jazaan wifaqa, ayat 26, balasan yang setimpal. Summa bayyana, Allah Ta'ala nyatakan sebab-sebab mereka diazab. Apa sebab tadi? La yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa zahara, maka jelaslah di sini dinyatakan bahawa semua kamu, apa yang kamu lakukan itu telah dicatat oleh malaikat dan akan dibentangkan kembali di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat kata yuqalu lil kufar, dikatakan kepada buat kafir, zuqu, rasalah. Kalau bahasa atas dunia enggak, padan muka, itulah bahasa zuqu, rasa. Falan nazidakum illa azaba, tidak akan kami tambah kecuali azab. Nak minta excuse, nak minta kurang, tak ada. Nak minta ringan, tak ada. Semuanya tidak dilayan. Ayat ini ditafsir dengan beberapa ayat yang lain yang berkaitan, tanda pelajar. Surah An-Nisa ayat 56, Surah An-Nahli ayat 88, Surah Al-Isra ayat 97. An-Nisa 56, An-Nahli 88, Al-Isra 97. Ini semua tafsiran kepada ayat fazuqu falan nazidakum illa azaba. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam ayat 17 sehingga ayat 30 yang sangat ringkas ini. Alhamdulillah. Sekarang kita berpindah kepada mencari faedah. Faedah dia banyak, tapi kita ambil 5 je. Yang pertama, tengok ayat awal-awal tadi tu. Inna yaumal fasli, yang ni kita dah bincang dalam siri yang lepas, yang surah yang dulu. Yang ni kita akan ambil kepada ayat 19. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dibukanya langit itu banyak pintu-pintu. Kata ulama tafsir, dikata ulama tadabbur, kata dalilun ala kamali qudratillahi azza wa jalla, dalil sempurnanya kuasa Allah. Langit syidad, langit yang begitu kukuh, yang begitu kuat, terbelah habis. Terbelah habis. Jadi dia kata, macam mana kita nak mikir? Ayat ini menunjukkan bahawa langit itu jadi pintu. Kaifa yuqalu, macam mana kita nak mikir akal kita? Langit jadi pintu, abwaba jadi pintu. Sedangkan pintu langit ada dah di malaikat, tapi air kiamat dia pecah-pecah jadi pintu. Kata di ulama, dia kata tilkal abwab, oleh kerana banyak sangat pintu-pintu tu macam jadi tak berpintu dah. Macam pintu, macam kita hari ni. Tuan-tuan tak usah duk fikir panjang lah. Zaman kita dia panggil sliding door. Pintu hak tolak. Berpintu dia, tapi dia boleh tolak serat.
macam tak ada pintu. Maknanya Allah Ta'ala buka pintu banyak langit esok macam tak berpintu dah. Pecah penggal habis kata orang. Allahu Akbar. Sebagaimana kata di dalam ayat lain, surah Al-Qamar ayat 12, Tuhan kata wa fajjarnal arda uyunan. Kami belahkan di bumi itu mata air. Uyun itu mata air ni lubang air macam pahit tu, tapi oleh kerana dia mengalir gitu jadi macam mata air. Semuanya uyun berlaku. Itu dia panggil bahasa. Faedah yang kedua, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Bukit diterbangkan macam aling-aling, macam fata morgana. Tak nampak, berdebu habis, begitu ya bukit. Alhamdulillah ana dah sebut tentang bukit ni. Kita kata ahwal bukit pada hari kiamat ada beberapa keadaan. Sebut dahulu sekali, hari ni kita sebut cara ringkas. Macam mana keadaan dia? Allah Ta'ala sebut dalam Quran kal'ihnil manfush, macam bulu terbang. Bukit macam bulu terbang. Keadaan yang kedua, paduk kata dakata, macam dikena tumbuk hancur. Yang ketiga tasiru kal haba, macam haba kita tengok di celah tingkap yang matahari masuk ke celah lubang tu nampak berdebu tu, itu haba. Yang keempat tunsafu tu makna dipecah ke dihancur. Fakul yansifuha rabbi nasfa, maknanya angin dia terbangkan bukit itu hancur habis. Yang kelima ar-riyah tarfa'ha, angin angkat bukit. Yang keenam tasiru saraba, macam fata morgana. Maknanya kata ada dalam ayat lain itu keadaan bukit hari kiamat macam terbang, hancur lebur. Yang penting dia hancur. Dia hancur. Tengok di sini ayat kanat saraba, macam fata morgana kata tadi. Dalam ayat suratul Namli ayat 88 Allah kata wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Mu tengok bukit tu keras tapi dia terbang macam awan. Sama ya. Jadi ulama kata ayat ni tak bercanggah. Ayat-ayat yang tidak bercanggah, keadaan hari kiamat itu panjang. Ada kalau mula-mula aku bukit boleh jadi mula-mula dia terbang naik. Lepas tu dak kata belaga aksiden sama dia gep. Lepas tu dia jadi habaan. Wallahu alam. Yang pentingnya kita duk mikir hak bukit, marilah kita mikir hak kita tu lebih senang. Kita fikir hak kita, macam mana kita nak menyelamatkan diri dalam suasana yang begitu gawat, suasana yang begitu dahsyat. Kita kata Allahul Musta'an, kita minta pertolongan Allah Ta'ala lah supaya selamatkan kita, selamatkan orang-orang yang kita sayangi daripada huru-hara pada hari yang cukup dahsyat. Yang ketiga, tengok ayat yang ketiga, inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahannam itu sedang mirsad. Mirsad itu dia panggil mencari-cari orang dia. Mirsada, duk cari orang dia duk mana. Saat mana dia orang dia nak campur ke dalam neraka tu duk mana, naudzubillah. Lalu je kat dia, semua dia akan tarik terus. Tidak ada siapa yang selamat, tidak ada siapa yang lepas. Inna jahannama kanat mirsada. Dia kata ayat ini, tanda ni pelajar, yadullu ala anna jahannama kanat makhluqah. Neraka jahannam tu makhluk, sudah ada pun dia. Sudah ada dia. Dan bila ada neraka, syurga juga sudah ada. Itu satu dari sudut analoginya. Dari sudut dalilnya, baginda Nabi SAW telah pun melihat neraka dan syurga, telah diperlihatkan, dibawa dah. Kan Nabi banyak dalam hadis. Di antara hadis solat gerhana, Nabi tengah maya gerhana, tiba-tiba dia ke depan, ulur tangan, duduk kejap, ke belakang. Jadi sahabat tanya, Rasulullah, pelik tu? Pelik.
Sekali ke depan, sekali ke belakang. Kenapa? Dia kata waktu aku ke depan, Allah buka skrin depan Nabi itu, nampak surga. Buah dia ada bergayu, comel aku nak pergi ambil buah. Tapi aku teringat buah dalam syurga tak boleh makan di dunia. Aku tak ada. Duduk sekejap, tukar skrin, mari neraka pula, Nabi undur ke belakang. Terkejut tengok neraka. Itu maknanya banyak hadis-hadis yang menunjukkan syurga dengan neraka sudah ada. Itu pegangan Ahlus Sunnah bahawa al-jannatu wan nar makhluqatani, dua makhluk yang sudah wujud. Sudah ada, tunggu nak panggil orang-orang dia aja. Wal iyaz billah. Dalam hadis Nabi SAW sebut, siapa dia minta syurga, syurga kata, ya Rabbi, dia nak aku nak dia. Bila kita minta, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan neraka, neraka tak, aku tak nak dia ni. Tapi jangan minta saja, amalan tak ada, tak jadi juga. Nah, macam kita juga, aku nak buat kerja dak lah. Yang keempat, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Taghut lit-taghina, bagi orang yang jahat, orang yang melampaui batas. Tadi anda sebut makna taghut itu inna syirka aqsat tughyan. Syirik adalah taghut yang paling besar sekali, syirik pada Allah Taala. Kalau tuan dia baik, tak khianat ke orang sekalipun, integriti, tak makan rasuah, tidak khianat pada orang, tak kelentor orang, tapi dia syirik, maka tetap dia dikira orang yang tidak baik dari sudut akidah. Kita kena fahamlah dari sudut akidah. Jangan tak baik total gitu, tak boleh lah. Sebab perangai dia baik, charity dia kuat, integriti dia mantap, tapi akidah dia rusak, maka punah berlakulah. Ini dia panggil inna syirka aqsat tughyan. Sebab apa? Sebab orang kafir ni dia tak mau ibadat kepada Allah Taala, dia sombong dengan Nabi SAW, tak mau terima dakwah, tak macam-macam lah. Yang pentingnya mereka menolak apa yang Allah Taala nak beri pada mereka, ditolak, maka mereka lah orang yang sangat rugi, sangat rugi. Kemudian yang terakhir Allah Taala sebut jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa maknanya balasan itu mengikut tahap orang. Dia panggil setimpal. Wifaqa makna setimpal, ai huwa bihasabi tafawuti amalihim, mengikut kategori kesalahan dia. Macam kita ahli syurga, insya-Allah kita ni termasuk di kalangan ahli syurga. Dalam syurga pun berbeza-beza, bertingkat. Ada orang tingkat bawah, ada atas lagi. Ada Firdausil A'la yang paling tinggi darjat, sebab mengikut tingkatan. Maka Allah Taala nyata di sini supaya kita jangan lupa, jangan lalai. Wa kullu syai'in ahsainahu kitabah. Allah Taala tahu semua apa yang kita buat, yang kecil ke yang besar, yang tersembunyi ke yang nyata, semuanya duduk di bawah ilmu Allah. Maka ini adalah merupakan break yang sangat kuat. Orang panggil break apa yang panggil hok tekan tu, lekat semua sekali tu. Break yang paling kuat iaitulah apabila kita yakin dan percaya bahawa semua amalan kita ini akan dihisap dan dihitung, semuanya dicatat, ditulis oleh para malaikat. Jadi bagaimana kita berani buat maksiat setelah kita tahu amalan kita akan dipertontonkan, akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberi kesan dalam jiwa kita, dalam permusafir kita yang panjang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 31 sehingga ke akhir surah dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.